Baiklah, selamat sejahtera kepada Seraja pencara PKIS 3072. Jadi pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan berkenaan program kesihatan sekolah. Program kesihatan sekolah yang kami telah jumpai ini mempunyai 5 program dan akan dibentang pada slide yang selanjutnya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Masita, Nur Asha, Nur Atika, Siti Mahira, dan saya sendiri, Shirley Wesi Sindang. Jadi, apakah sebenarnya program kesihatan yang telah kami temui? Program yang pertama, Baiklah, seterusnya kita akan lihat program kesihatan yang kedua, iaitu program Minda Sehat. Konsep program Minda Sehat ini kita boleh lihat iaitu program Minda Sehat di sekolah dalam kebiasaan baharu dilaksanakan bagi memulihkan emosi murid kesan daripada penularan pandemik atau krisis yang berlaku. Di mana program ini menggunakan tema Minda Sehat, Emosi Terjaga, Kehidupan Sejahtera bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah akan kepentingan penjagaan kesihatan mental. Terdapat dua rasional pelaksanaan program Minda Sihat. Jadi yang pertama sekali, mengenal pasti awal masalah kesihatan mental akan mencegah kepada penyakit mental seperti kemurungan. Dan yang kedua, masalah kesihatan mental ini semakin meningkat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Namun kita boleh lihat ratus pesakit mental ini semakin tinggi semakin hari. Justru program ini diadakan bagi mengurangkan peratus tersebut. Terdapat 4 objektif pelaksanaan program ini. Yang pertama sekali, mengenal pasti tahap stres, kerasahan dan kemurungan melalui saringan kesihatan mental. Yang kedua, memberi kemahiran kepada guru-guru mengenal pasti murid dan mengendalikan murid yang mempunyai masalah kesihatan mental. Yang ketiga, memperkasa murid menangani stres cabaran kehidupan sehari-hari melalui kemahiran daya tindak iaitu coping skill. Dan yang keempat, merujuk awal murid yang mengalami masalah emosi, psikologi dan mental. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang telah digunakan dalam melaksanakan program Minda Sihat, iaitu yang pertama adanya pencegahan, perkembangan, pemulihan dan krisis. Kita lihat yang pertama, pencegahan. Dalam konteks pencegahan ini, pihak penganjur akan mengenal pasti isu murid melalui analisis keperluan. Yang kedua, mempromosikan kepentingan menjaga kesihatan dan mencegah penyakit mental serta membimbing murid menguruskan emosi bagi meningkatkan daya tindak. Yang kedua adanya pendekatan perkembangan, iaitu meningkatkan keupayaan murid berfikir secara sihat, rasional dan kreatif melalui aktiviti seperti bimbingan kelompok, mentor-menti dan pembimbing gerakan sebaya. Dan yang ketiga, meningkatkan kawalan diri dan konsepkan diri positif serta meningkatkan kemahiran dalam kalangan murid-murid untuk mengawal emosi melalui sesi bimbingan secara berterusan. Yang ketiga adanya pendekatan pemulihan, iaitu melaksanakan intervensi minda sihat kepada murid yang dikenal pasti, iaitu dengan melaksanakan sesi kaunseling secara berterusan dan berfokus kepada penyelesaian isu menggunakan pendekatan kaunseling. Dan yang keempat adanya pendekatan krisis, iaitu pihak penganjur akan mengenal pasti murid yang mengalami tanda kemurungan dan tanda awal kecelaruan mental seperti skizofrenia dan kecelaruan bipolar, di mana pihak penganjur akan mengadakan konsultasi dengan ibu bapa untuk merujuk murid kepada pegawai kesihatan di klinik ataupun hospital-hospital berdekatan.
Jadi di sini merupakan justifikasi pelaksanaan program minda sihat ini di sekolah. Kenapa? Kerana program ini membantu murid untuk mengenal pasti simptom awal yang ada pada diri mereka ataupun kawan-kawan mereka yang mengalami masalah mental dan emosi yang terjejas. Jadi, program ini boleh dilihat akan membantu murid dalam menangani kesihatan mental dan mengekalkan kesejahteraan minda dan emosi mereka. Kerana melalui program ini kita dapat memberi dorongan dan semangat kepada mereka agar mereka mempunyai emosi yang terkawal. Jadi di sini ada dua bukti yang menunjukkan pelaksanaan program minda sihat, iaitu melibatkan pelajar di SK Mutiara. Itu sahaja dari saya teruskan, saya serahkan semula kepada rakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Mahira akan meneruskan pembentangan mengenai program anti dadah. Sebelum menelusuri konsep program anti dadah, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu dadah. Umum mengetahui bahawa dadah adalah sejenis bahan kimia yang boleh didapati sama ada dalam bentuk tiruan ataupun asli. Misalnya ganja, ketamin, heroin dan orfin. Apa yang menjadi isu pada masa kini adalah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang ini bermaksud penggunaan dadah secara berlebihan yang boleh mengakibatkan ketagihan. Ketagihan adalah satu keadaan apabila seseorang bergantung kepada dadah untuk membolehkannya melakukan aktiviti harian dan mengelakkan diri dari mengalami gian, yang bermaksud sangat ketagih akan sesuatu. Seterusnya beralih kepada konsep program anti dadah secara menyeluruh. Program tersebut diadakan setiap tahun di sekolah selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Program tersebut merupakan satu inisiatif untuk memberi kesedaran awal kepada murid-murid di sekolah berkaitan bahayanya penyalahgunaan dadah. Tambahan lagi, program ini menggunakan tema Sekolah Bebas Dadah dengan merancangkan pelbagai aktiviti khas yang boleh memberikan manfaat kepada semua warga sekolah. Misalnya aktiviti ceramah, melukis poster dan sebagainya. Terdapat 4 objektif utama ataupun matlamat program tersebut dilaksanakan. Pertama, meningkatkan pengetahuan murid mengenai bahaya penggunaan dadah melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan dalam program tersebut. Seterusnya, memberi panduan cara pencegahan penyalahgunaan dadah yang mana merupakan satu kemahiran yang amat penting untuk remaja pada masa kini. Ketiga, memberi input berkaitan masalah sosial dalam kalangan remaja. Masalah-masalah sosial tersebut merupakan akibat penyalahgunaan dadah yang amat penting untuk diketahui oleh remaja, seperti mencuri, merompak dan seumpamanya. Akhir sekali, mewujudkan gaya hidup sihat tanpa dadah dalam kalangan murid dengan memberikan panduan-panduan gaya hidup sihat. Seterusnya, melihat pula kepada rasional program tersebut diadakan. Pertama sekali, menanamkan sifat benci terhadap dadah dalam kalangan remaja di sekolah. Yang kedua, mengurangkan peningkatan kadar kes penyalahgunaan dadah yang semakin meningkat pada masa kini. Dan yang ketiga, membasmi sebarang bentuk penyalahgunaan dadah sama ada mengedar, menjual atau menggunakan dadah di kalangan murid sekolah. Dan yang terakhir, merealisasikan gagasan sekolah bebas dadah. Seterusnya, pihak sekolah haruslah memperkasakan program anti dadah ini di sekolah agar matlamat yang telah ditetapkan dapat dicapai serta merealisasikan sekolah bebas dadah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, pihak sekolah haruslah memperkasakan program anti dadah ini di sekolah agar matlamat yang telah ditetapkan dapat dicapai serta merealisasikan sekolah bebas dadah.
Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah tercinta saya iaitu Seraja. Saya Nur Aisyah binti Latif akan meneruskan pembentangan ini pada tajuk Program Bebas Denggi. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam tajuk program bebas denggi ini, sudah semestinya kita perlu mengetahui apa itu denggi. Denggi adalah sejenis penyakit bawaan yang menjadi masalah utama kesihatan awam dan juga antarabangsa. Jadi, pernyataan ini menjelaskan bahawa denggi merupakan penyakit yang amat berbahaya di dunia. Seterusnya, jenis demam denggi yang lebih bahaya adalah demam denggi berdarah. Ianya merupakan punca utama kematian dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, virus denggi disebarkan melalui gigitan. Hal ini dikatakan kerana denggi sebagai satu epidemik kerana virus ini mudah berjangkit dan disebarkan dalam skala yang besar. Akhir sekali, denggi dibawa dan disebarkan oleh nyamuk Aedes. Oleh itu, kita kenali dua jenis nyamuk Aedes iaitu Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Kedua-dua nyamuk Aedes ini merupakan nyamuk Aedes yang akan membawa kepada penyakit denggi. Seterusnya, kita melangkah kepada konsep program bebas denggi ini. Pertama, program bebas denggi adalah hasil kerjasama bersepadu semua pihak untuk memastikan warga sekolah dan juga masyarakat setempat bebas dan selamat daripada serangan nyamuk Aedes. Seterusnya, pihak sekolah sudah semestinya berusaha untuk menerangkan punca-punca dan bahaya denggi terhadap para pelajar, keluarga, masyarakat dan juga negara. Selain itu, program bebas denggi ini merupakan program yang dirancang khas terutamanya untuk memberi maklumat di samping menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh memberi manfaat dan juga faedah kepada semua pihak. Jadi, tema yang dipilih dalam program bebas denggi ini adalah denggi membawa maut. Baiklah, kita lihat pula kepada objektif program bebas denggi ini. Objektif yang pertama merujuk kepada pendedahan kanak-kanak sekolah kepada aktiviti pencegahan dan juga kawalan denggi dengan tujuan mewujudkan satu kumpulan yang menjadi ejen perubahan kepada masyarakat kita. Seterusnya, objektif yang kedua, pelajar dapat mengetahui dan menyedari bahawa akan bahaya denggi dan juga kesan-kesannya. Seterusnya, objektif yang ketiga, program bebas denggi ini dilaksanakan untuk melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi. Objektif yang terakhir, program bebas denggi memberikan kefahaman, kesedaran dan juga kemahiran di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah. Baiklah, kita pergi kepada rasional program bebas denggi ini. Rasional yang pertama, sekolah-sekolah mempunyai organisasi yang lengkap di mana guru kesihatan di sekolah berkenaan boleh diharap sebagai koordinator pelaksanaan bebas denggi ini. Rasional yang kedua, kajian daripada negara-negara lain telah menunjukkan
bahawa aktiviti kawalan denggi yang ditumpukan di sekolah kepada golongan kanak-kanak ini telah mencapai kejayaan dan merekodkan dalam banyak artikel di internet sana. Selain itu, rasional yang ketiga ialah program bebas denggi ini menyemai pengetahuan dan juga amalan baik di dalam kawalan denggi kepada peringkat umur yang rendah. Baiklah, kita lihat pula kepada contoh aktiviti-aktiviti yang dapat dilaksanakan dalam program bebas denggi ini. Contoh aktiviti yang pertama iaitu aktiviti gotong royong bersama warga sekolah dalam membersihkan bilik darjah, tanda sekolah dan juga kawasan sekolah. Kawasan sekolah ini meliputi pada kawasan tempat longkang mahupun tempat bertakungnya air yang boleh membawa kepada pembiakan nyamuk Aedes. Seterusnya, aktiviti yang kedua iaitu ceramah pencegahan denggi yang merujuk kepada sudah semestinya pengenalan tentang denggi, bagaimana nyamuk Aedes boleh membiak, punca-punca serta kesan kepada yang terlibat, dan seterusnya bagaimana untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes ini di sekolah. Selain itu, contoh aktiviti yang ketiga ialah melukis poster bebas denggi. Melukis poster ini dapat dibuka kepada murid-murid tahap 1 dan juga tahap 2. Selain itu, aktiviti pameran denggi di mana pameran denggi ini akan menunjukkan pada contoh-contoh pembiakan nyamuk Aedes secara replika untuk menambahkan pengetahuan murid-murid sekolah. Baiklah, kita lihat pula pada paparan yang terakhir iaitu justifikasi program bebas denggi ini. Justifikasi yang pertama, program bebas denggi ini membantu memusnahkan tempat-tempat berisiko pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran sekolah. Seterusnya, program bebas denggi ini mampu mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih dan juga selamat daripada penyakit berbahaya. Jadi, justifikasi ini dibuktikan daripada paparan slide ini terdapat dua gambar situasi yang melibatkan aktiviti membersihkan kawasan persekitaran sekolah dalam kalangan murid-murid sekolah berkenaan. Contoh gambar yang pertama, kita lihat seorang murid lelaki sedang mengutip sampah lalu memasukkannya ke dalam plastik sampah hitam. Pada contoh situasi bergambar ini, sudah semestinya membuktikan bahawa sampah-sampah yang dibuang secara merata-rata tempat akan menjadi peluang utama bagi nyamuk Aedes ini membiak. Seterusnya, gambar kedua pula kita lihat yang melibatkan kawasan tanaman-tanaman hiasan di sekolah. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini diwujudkan bagi memberikan keceriaan sekolah tersebut. Namun, tanaman ini telah ditanam dalam tempat tayar terpakai yang boleh membawa kepada takungan air. Takungan air merupakan tempat yang mudah nyamuk Aedes ini membiak. Justru itu, tempat ini perlu dibersihkan bagi menangani punca demam denggi ini berlaku di kalangan murid-murid sekolah. Baik, seterusnya, program kesihatan sekolah yang telah saya pilih adalah program PIK Kids, iaitu program imunisasi COVID-19 kanak-kanak. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada konsep bagi program PIK Kids. Konsep bagi program ini adalah satu program yang telah dianjurkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk melaksanakan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 tahun hingga 12 tahun bermula pada Februari 2022. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memudahkan dan mempercepatkan lagi proses pemberian vaksin kepada murid sekolah rendah iaitu melalui PPV sekolah.
Sukacita juga dimaklumkan pada masa ini Jabatan Kesihatan Negeri telah mengenal pasti sebanyak 2,055 buah sekolah yang menjadi PPV bagi program PKIDS ini. Seterusnya, program vaksinasi kanak-kanak ini memerlukan 2 suntikan vaksin dengan selang masa 8 minggu selepas dos pertama. Berdasarkan data terkini yang diperolehi, selama masa 8 minggu di antara 2 dos yang diberikan akan memberi kesan tindak balas, imuniti dan kadar keberkesanan yang lebih tinggi serta berpotensi untuk memberikan perlindungan yang lebih lama untuk kanak-kanak. Baik, seterusnya adalah matlamat yang perlu dicapai bagi program PKIDS ini. Pertama sekali, melindungi kanak-kanak daripada mortality dan morbidity akibat daripada jangkitan COVID-19. Matlamat yang kedua perlu dicapai adalah untuk membolehkan kanak-kanak menjalani aktiviti harian dengan lebih selamat, terutama aktiviti di luar rumah dan tempat belajar seperti sekolah. Matlamat ketiga iaitu mengurangkan risiko penularan jangkitan kepada kanak-kanak lain yang tidak layak menerima vaksin COVID-19. Rasional bagi program PKIDS ini pula ada 3, iaitu pertama sekali satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama yang dapat diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan khususnya COVID-19. Rasional kedua, meningkatkan tahap kesedaran terhadap bahayanya COVID-19 sehingga menyebabkan semua masyarakat maupun kanak-kanak perlu mengambil suntikan vaksin. Seterusnya, rasional yang ketiga untuk meningkatkan tahap imunisasi dalam diri kanak-kanak, khususnya bagi kanak-kanak murid di sekolah. Akhir sekali adalah justifikasi bagi program PKIDS yang telah diadakan. Program PKIDS ini dimulakan dengan menyasarkan 36 juta golongan kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 12 tahun. Langkah ini juga diambil untuk melindungi kanak-kanak daripada jangkitan teruk COVID-19 dan memastikan risiko jangkitan di sekolah dapat dikurangkan. Hal ini juga sekaligus mencegah kejadian kluster dalam kalangan warga sekolah. Berikut merupakan 2 gambar rajah bukti pelaksanaan program PKIDS ini di sekolah yang telah saya jalani PBS, iaitu SK Lok Inanam. Itu saja pembentangan daripada hasil kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.